Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada hari ini dengan topik yang seterusnya, iaitu 1.2 mikroorganisma yang berfaedah. Okey. Tajuk kecil dia iaitu aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Maksud aplikasi adalah kegunaan mikroorganisma yang berfaedah. Okey, Rajah 1.3 menunjukkan beberapa aplikasi mikroorganisma yang berfaedah dalam kehidupan harian kita. Okey, ini ada 3 aplikasi yang biasa kita guna, iaitu dalam perindustrian, pertanian dan juga perubatan. Okey, kita pergi dalam perindustrian. Perindustrian. Okey, antara contohnya makanan, minuman dan juga barangan kulit. Makanan, yeast. Kita guna yeast. Okey, minuman kita guna Lactobacillus bulgaricus. Manakala barangan kulit kita guna Sphydobacteria sp dan juga Lactobacillus subtilis. Okey, kemudian pertanian iaitu pencernaan haiwan, kita guna Phytobacteria sp, iaitu bakteria penitritan, iaitu dalam kitaran nitrogen, Nitrobacter dan juga Nitrosomonas. Manakala dari segi perubatan pula, kita membuat para ahli saintis ataupun para ahli farmasi membuat insulin, iaitu membuat hormon daripada DNA rekombinan E. coli. Antibiotik seperti penicillin, kita menggunakan mikroorganisma Penicillium chrysogenum. Manakala kita nak buat vaksin, kita menggunakan rotavirus, Salmonella sp dan juga polio virus. Ini antara aplikasi mikroorganisma dalam perubatan, pertanian dan perindustrian. Okey, ada 3 perkara ini dulu yang perlu kita kena ingat dahulu nama-nama bakteria-bakteria tersebut. Okey, seterusnya kita pergi dekat apakah potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar ni. Apa potensi, apa kejayaan yang kita boleh capai dalam bioteknologi dan kelestarian alam ni. Okey, alright, tengok. Pertamanya ialah kita berjaya menghasilkan larutan pembersih ekoenzim. Kamu ingat sini, penggunaan ekoenzim sebagai larutan pembersih bahan berminyak merupakan satu aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Apabila dimaksudkan teknologi hijau, larutan ini adalah mesra alam. Okey, jadi apa itu ekoenzim? Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Maksudnya di sini ialah ekoenzim ini kita guna daripada bahan-bahan terbuan, iaitu bahan-bahan sisa pertanian, dengan cara kita membuat proses penapaian. Okey, ini antara contoh-contoh larutan pembersih ekoenzim. Okey, manakala yang kita biasa guna ini bahan pencuci kimia lah. Sebenarnya daripada sisa pertanian kita boleh hasilkan larutan pembersih ekoenzim. Jadi terdapat perbezaan di antara larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia ni. Okey, jadi aspek yang kita tengok yang ni. Okey, so cara nak ingat yang dia ialah sangat mudah, tak susah sebenarnya. Jika kamu ingat yang sebelah ini, kamu akan boleh ingat secara automatik yang ini. Kira berlawanan dengan dia lah. Okey. Okey, bagaimana proses penghasilan larutan pembersih ekoenzim? Penapaian sisa pertanian, daripada sisa pertanian. Tindakan terhadap lemak dan grease. Enzim dalam ekoenzim merupakan lemak dan grease kepada molekul yang lebih kecil.
Ia mudah digunakan, tidak perlu disental kerana lemak dan grease mudah ditanggalkan. Molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran, mana kos dia rendah, penghasilan sisa dia kurang. Maksudnya dari segi alam sekitar, dia mesra alam. Itu kelebihan yang terdapat di dalam larutan pembersih ekoenzim. Kalau kita tengok bahan pencuci kimia pula, ada banyak kekurangan dia berbanding dengan larutan pembersih ekoenzim ni. Pertama, ia guna bahan kimia. Kedua, surfaktan dalam bahan pencuci kimia menilmusi lemak dan grease kepada buih. Bila dia berbuih, maksudnya kotoran tu keluar. Perlu disental dengan kuat. Maksudnya kita terpaksa guna tenaga yang banyak untuk keluarkan lemak dan juga grease ni. Manakala buih yang dihasilkan boleh menyebabkan saliran dia tersumbat, kos dia tinggi, penghasilan dia banyak, dan ia juga boleh mencemarkan alam sekitar. Jadi air yang terkeluar di sinki kamu tu boleh memberi kesan yang tidak elok lah dekat alam sekitar ini. Okey. Kemudian kita ada pula ni, iaitu dinamakan sebagai serum bakteria. Iaitu nama dia Lactobacillus sp. Okey, dia digunakan untuk merawat air sisa dan enak cemar dalam sistem saliran. Mengapakah kita perlu menggunakan serum bakteria ni, Lactobacillus ni? Okey, soalan yang pertama yang kamu perlu jawab ialah mengapa kita perlu guna Lactobacillus ni untuk menyingkirkan bahan pencemar di dalam sistem saliran. Itu yang pertama, soalan yang pertama. Okey, tengok kegunaan serum bakteria Lactobacillus ni. Pertama, merawat sistem tumbuhan, menyingkirkan bau busuk, ia membantu pencernaan haiwan ternakan, boleh buat kompos, memajukan industri perikanan, dan akhir sekali ia boleh menghasilkan enzim. Okey. Kemudian para pelajar boleh jawab soalan yang ini seperti formati 1.2. Jawablah dekat di mana-mana yang para pelajar suka. Yang penting kita dapat tambah ilmu kita pada hari ini. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan topik yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.